Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum. Dah online on air ni tak ada siapa pun respon. Oh iya ke? Okey. Tengok tu ni aku nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita. Malam ni insya-Allah hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi insya-Allah kitab ni lah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Muka surat 57. Pembahasan kita tentang hadis yang pertama iaitu innamal a'malu binniyat. Jadi kita dah bahas bahagian pada pertemuan 2 minggu yang lepas. InsyaAllah hari ini kita sambung pengertian niat dan maksudnya. Niat menurut bahasa ialah qasad, iaitu tujuan hati, dan iradah, kehendak hati. Maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Jadi secara bahasa niat itu ialah keinginan yang timbul dalam hati kita lah. Niat tu maknanya suatu keinginan, suatu kehendak, satu tujuan yang timbul dalam hati, tempat dia hati. Maka itu secara bahasa dia dipanggil ni niat. Jadi sebab tu bila mazhab Syafi'i mengatakan bahawa niat itu adalah perkara yang wajib ketika solat, begitu juga bahkan rukun solat, begitu juga wuduk. Tiba-tiba ada orang kata, alah, nak pergi ke tempat wuduk tu nak ambil wuduk lah tu, kita pergi masjid tu niat nak solat lah tu, tak perlulah solat lagi, tak perlu niat lagi, sorry. Maknanya dia memahami niat menurut bahasa. Dia tak faham apa ni, dia tak faham niat menurut istilah syarak dalam mazhab Syafi'i, dia tak faham. Jadi bila satu orang dia tak faham dengan mazhab orang, tiba-tiba dia nak komplain mazhab orang tu, masalah sekarang ni. Manusia dia jahil, dia tak faham mazhab orang punya istilah, tiba-tiba dia nak komen mazhab orang. Alah, pergi surau tu nak semayang lah tu, tak payah niat lagi, kenapa nak niat? Pergi tempat wuduk tu nak niat lah tu. Itu niat secara bahasa. Bahasa lain, syarak lain. Ulama fiqh mengertikan niat sebagai qasad, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Ini niat menurut istilah ulama fiqh, terutamanya mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya itu ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dia ada persamaan dengan niat dari segi bahasa, dari segi lughah, iaitu qasad, menyengajakan, tetapi dia muqtarinan bi fi'lihi. Dia mesti diqayyidkan dengan muqtarinan bi fi'lihi. Mestilah bersamaan dengan perbuatannya, dan perbuatan itu adalah pada awal-awal sekali. Jadi contohnya dalam solat, perbuatan yang paling awal, yang paling wajib ialah takbiratul ihram. Jadi pada ketika itulah kita niat secara syarak. Begitu juga wuduk, rukun yang antara rukun yang pertama paling wajib dalam wuduk ialah membasuh muka, maka kita niat ketika membasuh muka. Itu niat secara syarak, secara istilah fuqaha, terutamanya mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu.
So jadi kalau orang tu nak pergi masjid, mana dia hanya niat nak solat tu niat dari segi bahasa saja. Dia belum lagi menunaikan niat secara syarak. Dia pergi tempat wuduk. Maknanya dia niat nak ambil wuduk, itu niat secara bahasa. Tapi secara syarak ketika dia basuh muka, maka dia kena berniat dalam hati dia. Jadi orang yang tak faham, tak mengaji, lepas tu berlagak macam pandai, selalu macam tu lah. Lepas tu nak komplain, nak komen mazhab orang lain. Padahal dia jahil, dia tak faham orang punya beza istilah dengan beza lughah. Beza sesuatu bahasa, sesuatu lafaz tu dilihat dari sudut bahasa, tak sama dengan dilihat dari sudut istilah, dari sudut syarak. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Ini niat ikhlas, niat yang kaitannya dengan keikhlasan. Ini menurut syarak lah. Syarak menuntut kita supaya melakukan sesuatu pekerjaan itu semata-mata kerana mencari keredaan Allah Ta'ala. Ini niatnya, niat secara syarak, tetapi sekiranya kita tidak melakukan niat secara syarak ini, maka hukum ni berdosa lah. Tetapi sahnya amalan itu sah kalau kita melakukan niat secara istilah fuqaha. Jadi secara istilah fuqaha tu maknanya kalau kita dah niat, contohnya kita nak semayang Isyak tadi kan, jadi kita sudah pun ketika takbir kita pun terlintas dalam hati untuk menunaikan solat fardu Isyak 4 rakaat ikut imam, maka solat kita sah. Solat kita sah dari segi hukum wada'i, sah atau tidak, dari sudut niat lah. Kemudian adakah amalan kita itu kita kerjakan kerana Allah atau kerana menunjuk-nunjuk kat orang misalnya? Itu lain pula. Itu niat secara syarak dari sudut keikhlasan. Niat secara syarak dari sudut keikhlasan. Maksudnya katakanlah contohnya dia sembahyang tadi semata-mata nak menunjuk kepada orang, maka sembahyang dia sah tetapi dia berdosa dan tidak mendapat pahala. Tidak mendapat pahala tentang sembahyang dia, dan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh dia meminta pahala kepada orang yang diniatkan lah. Kalau dia niat kerana nak tunjuk kat orang surau, maka Allah Ta'ala suruh perintah kau pergi minta pahala dekat orang surau tu. Orang yang ke mana dulu kau buat amalan tersebut, kau niat untuk memperlihatkan amalan tersebut kepada orang tertentu, maka kau pergi minta pahala kepada orang yang kau nak tunjuk tersebut. Faham beza tu. Niat dari segi bahasa, niat dari segi istilah fuqaha mazhab Syafi'i terutamanya, dan niat dari segi syarak dari sudut keikhlasan. Beza tu. So kalau kita mengaji, kita menuntut ilmu, jadi kita kena peganglah benda tu. Jangan lepas bulan 2 tanya, Ustaz, saya dengar orang kata kalau nak pergi tempat wuduk tu niat lah tu, tak perlulah niat lagi ketika basuh muka. Saya dengar kata orang tu dia nak pergi masjid, niat nak semayang lah tu, tak perlulah ketika takbir nak niat lah. Penat je kita buat kuliah. Tapi dia terlupa, dia tak dapat manfaat. Jadi kita kuliah walaupun online lah kan, walaupun kita terpaksa buat kuliah secara online, sama ada di surau atau secara online, tujuan dia kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan. Salah satu daripada tujuan dia lah, kita menuntut ilmu ni untuk menghilangkan kejahilan, dan kita menjadi dalil, menjadi suatu hujah untuk amalan kita, dan kita amalkanlah, praktikkan. Jadi yang kita dah terangkan berkali-kali, tiba-tiba lepas ni tanya lagi. WhatsApp saya tanya, ada orang kata niat tu nak pergi tempat wuduk tu niat lah tu. Penat je kita kuliah kan. Jadi ambil manfaat lah. Keterangan ni saya bukan sekali ni. Dia beritahu dalam kitab fiqah pun saya dah jelaskan lah dalam kuliah fiqah kan. Ni hadis dia lah, ni hadis. Cuma bila hadis dia punya penjelasan lebih luas. Kalau kita mengaji hadis, penjelasan itu bukan sekadar mazhab Syafi'i saja, tetapi kalau perlu dijelaskan ke semua mazhab lah, ke semua mazhab. Di sini bila dia kata fuqaha, bila dia katakan menurut istilah fuqaha, maka di sini hampir boleh kita kata hampir semua mazhab lah.
hampir semua mazhab sepakat. Dia nanti ada beberapa hadis yang menjadi perselisihan dari segi memahami hadis tersebut dan mengambil hukum ataupun istinbat daripada hadis tersebut. Nanti kalau ada perbezaan, kita akan bahas. Setakat ni dari segi makna niat itu adalah sama menurut fuqaha. Maksud niat menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadah dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya ibadat itu sendiri. Ini tujuan niat. Ini bukan maksud niat, tujuan lah. Maksudnya maksud pun boleh, tujuan. Apa tujuan kita niat? Apa maksud kita niat? Di sini yang pertama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadah dengan pekerjaan adat. Contoh yang paling mudah, mandi. Contoh yang paling mudah, mandilah. So, bila kita mandi, dia ada mandi wajib, dia ada mandi sunat dan dia ada mandi biasa, mandi harus. Kan, kita hari-hari mandi, nak pergi kerja mandi, iaitu mandi biasa, mandi biasa. Kemudian kita hari Jumaat, kita nak pergi sembahyang Jumaat, maka kita mandi. Kita nak sembahyang raya, kita mandi. Niat sembahyang, niat mandi untuk hari raya, niat mandi untuk pergi solat Jumaat. Maka itu sunat. Tak sama dengan mandi biasa hari-hari. Atau kita berhadas besar, kita mandi wajib. So perbuatan mandi sama je, tetapi beza. Yang membezakan ni apa? Niat. Orang yang mandi wajib, niat dia wajib berniat mandi wajib. Yang mandi sunat Jumaat wajib berniat, bukan wajib berniat lah, maksudnya dia kena niat mandi untuk hari Jumaat baru dapat pahala mandi sunat hari Jumaat. Begitu juga mandi sunat hari raya, dia kena niat lah untuk mandi untuk sempena hari raya, maka baru dapat pahala. Tapi kalau mandi yang hari-hari kita mandi, pergi kerja, balik kerja, mandi itu tak biasa. Mandi sama, tetapi yang membezakannya apa? Niat. Bahkan antara dua amalan pun dia kata di sini kan. Atau antara jenisnya ibadah itu sendiri. Ada jenis yang sunat, ada jenis yang wajib misalnya. So beza. Bila orang dia niat mandi wajib, maka amalan tu wajib dapat 70 pahala. Kalau orang tu niat mandi sunat Jumaat, dia tak dapat lah, sama macam mandi wajib. Nanti kalau digabungkan niat lagi, nanti ada pembahasan pula. Nanti boleh tak menggabungkan niat atau tidak, nanti kita bahas insya-Allah. Yang pertama, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Ada orang masuk masjid dengan niat iktikaf, maka selama mana dia berada di dalam masjid, dia dapat pahala iktikaf. Tapi kalau ada orang dia masuk masjid, dia tak niat iktikaf, dia masuk je duduk, lepak kan, baring, semayang sekali pun lah, tapi tak niat iktikaf, tak niat iktikaf, maka dia tak dapat lah pahala iktikaf. Walaupun dia dari semayang sekali pun, kalau dia semayang dapat pahala semayang lah, pahala iktikaf tak dapat. Ada orang masuk masjid tak buat apa pun, dia duduk je dalam masjid tapi niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Mandi kerana suatu kewajipan syarak, mandi kerana suatu kewajipan syarak dan kerana kebiasaan adalah sama jua keadaannya. Tetapi yang dapat membezakan antara keduanya ialah niat. Mandi saya dah jelaskan tadi lah. Mandi biasa dengan mandi sunat atau mandi wajib. Mandinya sama tapi niat yang membezakan. Dan dapat pahala menurut apa yang diniatkan. Yang kedua, sembahyang, puasa dan sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sembahyang, puasa dan sedekah yang sunat. Semuanya dinamakan ibadah, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Jadi ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunat. Itu yang membezakan apa? Niat. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Yang membezakan niat apa? Niat. Begitu juga ada sedekah, ada zakat wajib, ada sedekah sunat. Yang membezakannya adalah niat. Jadi itu salah satu yang nombor 2, iaitu fungsi ataupun kita kata maksud, tujuan atau fungsi niat itulah. Yang pertama untuk membezakan antara ibadah dengan
adat atau bukan ibadah. Kemudian untuk membezakan antara ibadah itu sendiri yang wajib dan sunat. Bahkan ada lagi lah seperti yang lain, seperti antara zuhur dengan asar. Contohnya kalau kita semayang jamak kan, kita semayang jamak dan kita semayang qasar, jamak qasar misalnya. Jadi dua rakaat sama je. Kalau orang tengok kan tak ada bezanya. Yang membezakannya apa? Satu adalah niat. Satu semayang yang 2 rakaat yang mula-mula dia semayang, contohnya misalnya zuhur, dia niat qasar, jadi sebab apa? Asalnya kan zuhur 4 rakaat, tapi bila dia niat qasar, dia boleh buat 2 rakaat. Dan dia kena niat zuhur. Sebab apa? Lepas ni dia nak semayang asar pula dalam waktu zuhur. Kalau jamak takdim kan, dia akan semayang asar dalam waktu zuhur. Tapi kerana dia niat qasar dan jamak asar tadi ke dalam waktu zuhur, maka dia walaupun perbuatannya sama, tapi yang membezakannya adalah niat. Sebab solat zuhur dengan solat asar 2 rakaat ke 4 rakaat sekalipun sama je, tak ada beza. Tak ada beza antara zuhur dengan asar. Yang membezakannya apa? Niat. Semuanya dinamakan ibadah, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadah, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu sendiri, seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau diqasadkan, diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada ilahi sepanjang hayat. Ada lagi, contohnya amalan tu biasa je makan, tapi orang ni dia belajar, dia berilmu, dia makan, orang lain makan, tapi orang lain makan dapat kenyang, tapi dia makan dapat kenyang dan dapat pahala. Sebab apa? Dia berniat makan tersebut adalah, ya Allah, aku niat saja aku makan ini adalah untuk menguatkan badanku supaya aku dapat menunaikan ibadah kepadamu. Dia tidur, dia niat, ya Allah, aku tidur ni niat aku untuk berehat supaya esok hari aku boleh menyegarkan badan aku segar untuk melakukan ibadah kepada engkau. Dia pakai jubah, dia niat, ya Allah, aku pakai jubah ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pakai jubah. Dia boleh janggut, tapi janggut memang sunat lah, itu sabit dengan hadis. Dia pakai serban misalnya, itu sabit dalam hadis lah, itu jelas. Jadi dia niat untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun okeylah, dia makan buah labu misalnya, sayur labu. Dia makan sayur labu. Makan sayur labu tak adalah sunat, tapi dia makan sayur labu, dia niat untuk mencontohi Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah suka makan sayur labu. So, dia niat, ya Allah, aku makan sayur labu kerana Rasulullah suka, aku pun suka. Dia niat untuk mengikuti sunnah, bukan sunnah lah, mengikuti apa yang Nabi suka makan. Dapat pahala. Jadi itu niat. Itu ni niat. Sebab apa kan, dia kata apa, Abu Jahal pun pakai jubah, Abu Jahal pun pakai serban. Mungkin Abu Jahal pun makan labu juga. Tetapi kalau orang tu dia pakai jubah tak niat apa-apa, tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia pakai jubah niat untuk meniru Rasulullah SAW, sebab Rasulullah suka pakai gamis, pakai jubah, maka dapat pahala. Capal. Bab capal tu panjang, malah nak bahas. Apapun kesimpulannya, dia buat dengan niat untuk ittiba' dan mahabbah. Ittiba' Nabi SAW dan mahabbah, perasaan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW, akan dapat pahala dari sudut itulah. Okey, ada lagi yang tak dia di sini yang dia tak bahas tadi. Tentang niat, boleh tak menggabungkan niat? Sekarang ni masyhur lah, tengah masyhur sekarang ni puasa 6 kan. Jadi ada orang dia nak puasa 6, kebetulan dia nak mulakan besok hari Isnin kan.
Bukan besok, lusa lah. Lusa hari Isnin. Dia nak mulakan puasa 6 hari Isnin. Boleh tak dia niat puasa 6 dan puasa Isnin? Dan dia sambungkan sampai Khamis. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bila hari Khamis dia niat sekali dengan puasa Khamis, puasa 6. Ataupun dia tunggu nanti. Tunggu bulan 13, 14, 15 Syawal. 13 Syawal. Kita dah berapa Syawal dah? Sampai 13. Saya pun tak ingat. Katakanlah sampai 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal itu dia panggil Yaumul Bait. Ya, Yaumul Bait, hari putih. Hari putih. Jadi katakanlah dia niat puasa 6 Syawal dengan hari putih dan hari Isnin misalnya. Dapat tegak ketiga-tiga pahala. Bahkan yang paling kontroversi sekali ialah dia nak puasa qada Ramadan. Contohnya bulan Ramadan tu dia ada uzur, dia tertinggal katalah 3 hari ataupun 4 hari, atau wanita yang haid seminggu. Wanita yang haid seminggu, kemudian dia nak qada, lepas tu dia nak niat dalam bulan ni lah dia nak qada 6 hari, kemudian dia nak niat 6 lagi, lepas tu kena pula 13, 14, 15, lepas tu kena pula hari Senin atau hari Khamis. 4 dalam 1. Qada, kemudian 6 Syawal, kemudian hari Isnin atau Khamis, kemudian Yaumul Bait, hari putih. 4 sekali dia niatkan. Boleh tak boleh? Itu dia punya permasalahan dia. Okey, dengar sini baik-baik. Untuk ini contoh yang saya bagi jawapan kepada contoh yang puasa ni dulu, nanti saya bagi dia punya secara umum dia punya kaedah dia lah. Okey, menurut imam tentang puasa ni, menurut Imam Nawawi tak boleh. Dengan Imam Asnawi. Imam Nawawi dan Imam Asnawi dua-dua ni mujtahid mazhab, mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Asnawi tu dia tak dianggap sebagai mujtahid tarjih, tapi pandangan dia diambil kira jugalah. Tetapi Imam Nawawi tu memang pentarjih mazhab. Dia mujtahid tarjih. Jadi Imam Nawawi kata tak boleh. Tak boleh nak niat tamaknya engkau. Nak puasa sehari je tapi niat sekali 4. Tak boleh. Satu puasa satu niat lah. Kalau nak qada lah. Kalau nak qada. Kalau nak puasa 6, puasa 6. Jangan campur-campurkan, nanti batal, semua tak sah. Itu menurut Imam Nawawi dengan Imam Asnawi. Yang kedua menurut Imam Ibnu Hajar Haytami. Menurut Imam Ibnu Hajar Haytami kata boleh. Boleh, dan dia kena niat ke-4 sekali. Saja aku puasa qada, saja aku puasa 6 Syawal, saja aku puasa hari Isnin atau Khamis, saja aku puasa hari putih. Dia nak. Sebab apa? Kata Ibnu Hajar dalam hadis tu kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. So kalau dia niatkan qada saja, dapat qada je lah. Tapi kalau dia nak niat semua, dia nak semua sekali, dia kena niat semua sekali lah. Niat qada, niat niat 6 Syawal, niat Isnin atau Khamis, niat hari putih, baru dapat pahala. Tetapi kontra lah dengan Imam Nawawi. Kalau kita pegang pendapat Imam Nawawi nanti maka kita tak sah. Tapi Ibnu Hajar kata boleh pula dah. Macam mana ni? Dan yang ketiga pendapat Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan bahawa kita niat hanya sekadar niat puasa qada saja. Tetapi harap bukan niat, haraplah Allah Ta'ala memberikan pahala kita puasa 6, puasa Isnin atau Khamis, puasa hari putih. Kalau kebetulan lah berlaku ke 4 Malam pada 13, 14, 15. Tapi niat qada saja. Tapi harapan kita mudah-mudahan diberi juga pahala puasa 6, puasa Isnin atau Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15. Misalnya kalau berlaku pada tarikh tersebut. Jadi pendapat Imam Ramli ni agak selamat lah. Yang lebih selamat. Maksudnya, tapi dia tak perlu niat. Dia tak boleh niat. Dia jangan niat ke-4, dia niat qada saja, tapi dia berharap Allah Ta'ala bagi pahala puasa 6, pahala puasa Isnin Khamis kalau berlaku lah pada hari Isnin atau Khamis, atau juga kalau berlaku pada 13, 14, 15, harap-harap dapat pahala. Okey, itu 3 pendapat. Macam mana kalau sebenarnya pendapat Imam Nawawi itu kita kata pendapat yang lebih ihtiyat.
lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Sebab apa? Katakanlah kalau memang betul pendapat Imam Nawawi itu tak sah, maknanya kalau kita pegang pendapat Imam Nawawi, puasa qada dulu, ataupun tak nak puasa qada, puasa 6 dulu. Nanti qada bila-bila boleh qada. Isnin Khamis bila-bila boleh. Isnin bila-bila boleh sembahyang. Isnin Khamis kan sepanjang tahun berapa banyak Isnin Khamis. Niat untuk puasa 6 dulu. Nanti bila ada masa nak qada pula, ataupun Isnin Khamis sepanjang tahun ada Isnin Khamis. Puasalah Isnin Khamis sepanjang tahun. Itu lebih berhati-hati lah, lebih berhati-hati, takut kalau tak sah. Tapi kalau Imam Ibn Hajar dia kiaskan kepada solat Zuhur dengan tahiyatul masjid contohnya. Contohnya orang tu nak sembahyang Zuhur, sampai-sampai di masjid tengok dah kamat. Jadi ketika dia sembahyang Zuhur, dia niat sekali tahiyatul masjid, maka dapat pahala. Dapat pahala. Imam Nawawi pula dia kata, kalau orang tu sembahyang Zuhur dengan niat qabliyah Zuhur sekali serentak, dia sampai-sampai surau dah kamat. Lepas tu dia nak niat sembahyang Zuhur dengan qabliyah Zuhur 4. Qabliyah Zuhur kan 2-2, boleh buat 4 straight pun boleh. Jadi dia nak buat sekali lah sembahyang Zuhur 4 rakaat dengan qabliyah Zuhur 4 rakaat sekaligus niat. Tak boleh, batal. Batal, memang confirm batal. Tapi Ibn Hajar kata, tak, dia tak niat lah dengan contohnya yang Ibn Hajar kiaskan, maknanya dia niat sembahyang Zuhur dan dia niat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh. Ulama kata tak ada masalah. Imam Ramli kata kalau tahiyatul masjid tak perlu niat pun dapat pahala, sebab tu tak perlu niat. Yang penting dia sembahyang. Sebab Nabi kata kalau kamu masuk masjid jangan kamu duduk selagi kamu nak solat 2 rakaat. Habiskan dah kamat, mana sempat, maka dia pun sembahyang. Jadi dia menepati juga hadis tu, dia masuk masjid, dia sembahyang. Maka dapat jugalah, walaupun dia tak niat tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid. So daripada situasi ini, maknanya kita nampak nak menggabung tu maknanya seolah-olah ada yang boleh gabung, ada yang tak boleh gabung. Jadi ulama pun buat kesimpulan, maknanya ibadah kita ni ada yang hukumnya wajib, kemudian ada hukumnya sunat, lah. Kemudian yang lain tu harus tu tak kira lah kan. Kemudian haram, makruh tu itu lain cerita lah. Ni antara pertembungan antara wajib dengan sunat. Dan kemudian ulama kata sunat ni pun ada 2. Dalam situasi inilah, dalam situasi menggabungkan niat ini, dia ada 2 jenis sunat. Satu yang dipanggil sunat maksudah. Sunat maksudah iaitu sunat yang memang dimaksudkan. Contohnya memang Nabi kata barang siapa sembahyang sunat qabliyah Zuhur 2 rakaat, dia akan dapat pahala sekian-sekian. Barang siapa sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, dia akan dapat pahala sekian-sekian. Barang siapa sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dia ada memang kesunahan itu memang dimaksudkan. Sembahyang qabliyah ba'diyah ini memang dimaksudkan. Jadi bila dimaksudkan, memang ada nas yang meriwayatkan tentang kesunahan amalan tersebut, maka sebab tu tak boleh gabung. Tak boleh gabung dengan Zuhur. Maksudnya tak boleh gabung dengan amalan solat fardu. Solat fardu tak boleh digabungkan dengan solat sunat maksudah, dia panggil. Solat sunat maksudah. Tapi kalau macam tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, solat sunat istikharah, sunat hajat, solat taubat, itu bukan maksudah. Itu bukan solat sunat maksudah. Di kategori dia ghairu maksudah. Kategori dia ghairu maksudah. Berbeza dengan qabliyah, ba'diyah, witir, duha, itu semua maksudah. Memang ditentukan, memang dimaksudkan. Tapi kalau tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, istikharah, taubat, itu hajat dan sebagainya, itu tak ditentukan. Maksudnya kalau kita lepas sembahyang Zuhur kita nak sembahyang Zuhur kita nak dalam sembahyang Zuhur tu, lepas tu lepas sembahyang Zuhur kita nak doa hajat, boleh je. Ataupun lepas sembahyang Zuhur tu kita nak doa istikharah, boleh je. Tak ada masalah kita gabungkan antara istikharah tu, tak ada masalah. Sebab dia ghairu maksudah. Jadi kesimpulannya ulama buat bahawa maknanya ada satu ibadah wajib, kemudian yang kedua ibadah sunat. Ibadah sunat ini ada 2. Satu dipanggil sunat maksudah, yang kedua dipanggil sunat ghairu maksudah. Okey, ada 3 lah ada 3. Jadi ulama mengatakan bahawa ibadah wajib tidak boleh digabungkan niat dengan ibadah sunat maksudah. Contohnya sembahyang Zuhur dengan qabliyah Zuhur, tak boleh. Kalau digabung juga batal, dua-dua batal.
Tetapi semayang wajib, amalan yang wajib boleh digabungkan dengan sunat ghairu maksudah. Contohnya, dia semayang zuhur, kemudian dia niatkan juga tahiyatul masjid, boleh. Atau niat istikharah, boleh. Niat hajat, boleh. Dan juga sunat maksudah dengan maksudah pun tak boleh gabung. Solat sunat maksudah dengan maksudah. Contohnya dia nak gabungkan qabliyah zuhur dengan dua yang muakkad dengan dua yang ghairu muakkad, tak boleh. Ataupun dia nak gabungkan qabliyah dengan ba'diyah zuhur sekali, 2 rakaat saja, tapi gabung niat dua-dua. Lepas sembahyang zuhur dia niat aku sembahyang qabliyah dan ba'diyah serentak, tak boleh. Maksudah dengan maksudah tak boleh gabung. Tetapi maksudah dengan ghairu maksudah boleh. Dia sembahyang qabliyah dan dia niat tahiyatul masjid, dia niat tahiyatul wudu, 3 sekali. Boleh. Sebab sunat maksudah boleh gabung dengan sunat ghairu maksudah. Itu dia punya teori dia lah. Teori dia. Tetapi yang menjadi isunya sekarang dalam bab puasa misalnya, adakah puasa 6 tu sunat maksudah ke ghairu maksudah? Dia punya isu dekat situ. Sebab tu jangan jadi khilaf. Jadi yang mengatakan boleh, seperti Ibnu Hajar mengatakan boleh menggabungkan dengan puasa sunat 6 Syawal itu dengan puasa qada. Sebab apa? Dia menganggap 6 Syawal itu sunat ghairu maksudah. Ibnu Hajar menganggap bahawa puasa 6 Syawal itu adalah semua puasa sunat ghairu maksudah. Sebab tu boleh gabung dengan puasa qada, puasa wajib. Sebab qada ni kan wajib. Tetapi Imam Nawawi menganggap bahawa puasa 6 ni adalah puasa maksudah. Maka sebab tu tak boleh gabung. Di sini memang Nabi tak bagi tahulah mana satu maksudah, ghairu maksudah. Ini fuqaha saja, ini mujtahid saja punya istilah. Mereka beristihad. Adakah puasa 6 ini maksudah ke ghairu maksudah? Jadi yang menganggap maksudah seperti Imam Nawawi maka tak boleh gabung. Dan Ibnu Hajar menganggap sebagai ghairu maksudah, sebab tu dia kata boleh gabung. Faham itu permasalahan dia. Itulah permasalahan dia. Jadi sebab tu Imam Nawawi kata kalaulah puasa 6 ini adalah maksudah, maka boleh tak menggabungkan dengan puasa Isnin Khamis. Jadi kalau dia menganggap Isnin Khamis itu adalah ghairu maksudah, maka boleh. Maknanya katakanlah dia menganggap 6 Syawal itu sunat maksudah. Tetapi puasa Isnin Khamis ghairu maksudah, itu boleh gabung. Ataupun Yaumul Baid itu, Yaumul Baid 13, 14, 15 itu maksudah ghairu maksudah. Kalau menganggap sebagai ghairu maksudah, maka boleh gabung. Boleh gabung. Jadi itu saya cerita sebab-sebab dia lah. Sebab-sebab jadi khilaf. Sebab benda ni masalah niat lah. Masalah berkaitan dengan niat. Sebab apa? Bila dia amalan satu je kan. Dia puasa, katalah hari Isnin dia puasa. Kebetulan 13 hari bulan contohnya. Jadi puasa satu je, tapi dia niat qada, dia niat 6 Syawal, dia niat hari Isnin, dia niat puasa putih. Jadi sah ke tidak? Ini yang tadi yang saya ceritakan tadi, khilaf tadi. Menurut Imam Nawawi tak sah. Menurut Ibnu Hajar sah dan kena niat semua. Imam Ramli pula kata niat satu saja, niat qada, tapi jangan niat yang lain, tapi harap-harap dapat pahala yang lain. Lepas tu apa punca dia? Lepas tu saya ceritakan tadi, apa punca khilaf tadi. Kenapa Imam Nawawi kata tak boleh? Kenapa Ibn Hajar kata boleh? Kenapa Imam Ramli kata macam tu? Jadi sebabnya ialah penggabungan amalan itu. Iaitu adakah amalan itu kategori wajib, kategori sunat maksudah, kategori ghairu maksudah. Jadi kalau dari segi kategori tadi, memang wajib dengan wajib tak boleh gabung. Wajib dengan maksudah tak boleh gabung. Maksudah dengan maksudah tak boleh gabung. Yang boleh gabung hanya wajib dengan ghairu maksudah dan maksudah dengan ghairu maksudah. Sesama ghairu maksudah boleh gabung, tak ada masalah. Sama-sama ghairu maksudah. Dia semayang tahiyatul masjid dan niat sekali dengan gabung tahiyatul wuduk, tak ada masalah. Jadi itulah isu dia lah tentang niat ni. So niat tu main peranan lah untuk mengesahkan amalan tersebut. Faham Itu pembahasan tentang niat.
Berkemungkinan lah, berkemungkinan ada niat, ada mungkin ada amalan-amalan yang wajib boleh digabungkan dengan amalan wajib yang lain tu ada, tetapi terlalu jarang lah, jarang sekali. Jarang sekali sesuatu amalan wajib tu digabung dengan amalan wajib yang lain tu. Setakat ni saya tak dapat nak ingat. Berkemungkinan ada amalan, tapi terlalu jarang sekali lah. Dia amalan tu wajib, kemudian dia gabung dengan satu kewajipan yang lain. Jadi akhirnya dapat 2 pahala di situ. Itu contohnya lah haji qiran kan, haji qiran. Jadi haji qiran itu kalau dalam mazhab Syafi'i niat dia niat untuk melakukan haji serentak, antara haji dengan umrah serentak. Satu tawaf untuk tawaf itu dibuat untuk haji, dan juga tawaf yang sama diniatkan untuk umrah. Itu dipanggil haji qiran. Jadi dua-dua wajib, maka boleh berlaku. Itu antara contoh wajib dengan wajib lah. Wajib dengan walaupun lepas tu kena bayar dam kan. Jadi itu antara contoh wajib dengan wajib lah. Kok ada orang tanya, boleh tak gabung wajib dengan wajib langsung tak ada kan, macam mana? Kalau tak silap saya ada. Tak silap je, dan contohnya macam haji qiran itulah. Dua-dua wajib tu, umrah wajib, haji pun wajib, tapi dia gabung. Dan sekali dia buat niat dua-dua. Kalau haji tamattu' dia buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Kalau haji ifrad, dia selesaikan haji dulu, dah tahallul, baru dia buat umrah. Itu lagi susah lah. Itu paling susah, paling afdal menurut mazhab Syafi'i. Jadi itu sekitar tentang niat amalan. Kemudian satu lagi, niat antara amalan ibadah dengan yang bukan ibadah. Amalan ibadah dengan amalan yang bukan ibadah. Contohnya dia semayang, contohnya tahajud, tapi niat dia untuk kesihatan. Sambil-sambil dia niat semayang tahajud, tapi dia niat juga, dia dengar katalah saintis kata orang semayang tahajud ni kalau ketika dia sujud pada waktu 1/3 malam terakhir itu, ketika itu paling sesuai kalau darah turun ke otak, akan mencairkan otak, menyebabkan kita jadi orang bijak, orang pandai. Maka dia buat amalan tu, tapi dan dia niat juga nak dapatkan kelebihan tu lah. Atau dia mandi wajib, dalam masa yang sama mandi kerana dalam mandi wajib, lepas tu panas, melekit, tak selesa kan. Dia niat untuk segar pun dia niat juga. Dia niat mandi wajib dan dia niat juga untuk menyegarkan badan, untuk menyejukkan badan, boleh. Itu boleh, tak ada masalah. Atau dia niat solat, dia niat senaman. Dalam masa yang sama dia niat solat, tapi dalam masa yang sama dia nak niat untuk senamankan badan dia kan, luruskan lepas tu time rukuk tu, time sujud tu semua. Boleh, tak ada masalah kalau digabungkan ibadah dengan yang bukan ibadah. Apa lagi? Dari sudut keikhlasan tadilah. Dari sudut keikhlasan tadi, nanti akan adalah Imam Ghazali bahas tentang tu, insya-Allah. Tajuk yang seterusnya hanya bagi tiap-tiap seorang tu apa yang akan diniatkan. Ini dia akan bahas tentang keikhlasan. Maksudnya ada orang memang niat buat bukan kerana Allah langsung, niat untuk menunjuk-nunjuk saja. Ada pula orang dia niat dua-dua, untuk Allah pun ya, untuk nunjuk-nunjuk pun ya. Kejap untuk Allah, tiba-tiba berubah nak jadi untuk kerana orang pula. Apa dia punya akibat dia, konsekuen dia apa dia? Adakah dapat pahala atau tak dapat pahala, berdosa tak berdosa, sah tak sah amalan macam mana? Boleh tak gabung, contoh pergi haji, lepas tu nanti niat nak berniaga. Pergi haji pun pergi haji, tapi niat nak berniaga pun berniaga, boleh tak boleh? Kadang-kadang bila boleh, pahala dapat tak dapat, pahala penuh ke atau pahala separuh ke, itu nanti akan dibahas insya-Allah. Soalan. Kalau saya tak perlu bahas lah kan tentang macam amalan fardu kan. Amalan solat fardu dia perlu 3 rukun niat. Qasd, ta'arud, ta'yin. Kalau amalan sunat maksudah, qasd dengan ta'yin. Kalau amalan sunat yang ghairu maksudah, qasd saja. Itu kan kita dah bahas dalam fiqh. Dan walaupun ada saya sebut tadi secara istilah fuqaha, niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, ada juga pengecualian. Contohnya macam puasa. Puasa kita kena niat sebelum mula puasa, sebelum masuk waktu subuh. Dia tak boleh niat
ketika masuk waktu dia kena niat sebelum. Itu pengecualian. Dan ada yang tak perlu niat, yang kita dah bahaskan sebelum ni, seperti menghilangkan najis, itu kan tak perlu niat. Menghilangkan najis pada badan pakaian, itu kan tak perlu niat. Ada soalan setakat tu? Ada soalan? Nampaknya tiada. Jadi kalau tak ada, ada soalan. Perlu qada tak kalau solat, puasa dan ibadah khusus tak berniat ikhlas kerana Allah? Tak. Jadi kalau orang tu dia melakukan sebab tu kita kena ada ni, dia satu sah atau tidak. Sah atau tidak itu dia bergantung kepada pelaksanaan tersebut, rukun-rukunnya, dan kita niat mengikut apa yang telah diarahkan oleh syarak. Dari sudut dia buat ibadah puasa ke solat ke, tapi niat untuk menunjuk-nunjuk kat orang, tak ikhlas, bukan kerana Allah, itu tak melibatkan sah atau tidak. Dia kat situ, dia secara zahirnya kita sudah anggap dia sudah menunaikan solat. Bukan kita lah ulama'. Memang dia niat betul, dia semayang, dia niat macam mana yang diajarkan semayang. Contohnya semayang sunat kan, dia semayang sunat ba'diyah, ataupun dia semayang qiyamul lail kan. Tapi niat dia nak tunjuk kat orang, kata dia ni rajin qiyamul lail. Tapi dia semayang ikut betul-betul lah kaifiat semayang tu. Dia betul-betul ambil uduk, ngadap kiblat, tutup aurat, lepas dia takbir sambil niat. Semua dia buat sah. Dari segi hukum sahnya sah. Okay, dari segi ikhlas tak ikhlasnya, dapat pahala tak dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi tentang masalah tak ikhlas itu bukan masalah sah tak sah. Semayang kita anggap sah. Cuma di sisi Allah nanti Allah beri pahala tak beri pahala, itu ikhlas lah. Kalau tak ikhlas ke itu dari sudut pahala, diterima atau tidak amalan tersebut, dapat pahala atau tidak. Dari segi hukum dunia, dia dah semayang walaupun dia niat tunjuk kat orang, sah lah. Dan kira sah. Imam Nawawi punya jawapan itu memang khusus kepada soalan gabungan niat puasa ke Ustaz? Hal-hal lain sama. Dalam semua, dalam solat, dalam puasa, itulah kesimpulan dia tu. Sunat itu maksudah ke ghairu maksudah. Itu je isu dia kat situ. Tak kira kan sunat tu sunat dari segi puasa ke, sunat dari segi solat ke, sunat dari segi sedekah ke, sunat dari segi amalan-amalan yang lain lah. Contohnya kalau mandi wajib boleh digabungkan dengan mandi sunat hari raya, mandi sunat Jumaat, itu boleh. Contohnya orang tu dia mandi wajib, kemudian kebetulan hari Jumaat kan, jadi dia digabungkan niat-niat. Digabungkan niat mandi wajib dan mandi sunat Jumaat, dapat pahala dua-dua dan boleh. Bermakna seolah-olah mandi Jumaat itu ghairu maksudah. Dia punya kategori dia ghairu maksudah. Dia bukan dalam jawapan dalam puasa saja. Di dalam semua bab. Jadi Imam Nawawi itulah, terkadang macam inilah, walaupun pendapat Imam Nawawi itu begitu, cuma ulama kadang-kadang memilih pendapat Ibnu Hajar juga kadang-kadang, ataupun memilih pendapat Imam Nawawi, Imam Ramli itu yang lebih selamat. Memang ada khilaf sikit lah kat situ. Bukan dalam bab puasa saja, dalam semua bab. Dalam semua bab. Tetapi yang nyata, yang ketaranya dalam bab ni, dalam bab puasa ni. Lain, ghairu muakkad lain. Ghairu muakkad dengan ghairu maksudah lain. Kalau ghairu muakkad tu masih maksudah. Ghairu muakkad tu masih maksudah. So dia tak boleh gabung. Dia tak boleh gabung. Contohnya kan dia nak buat 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Dia nak gabung 2 dalam 1, tak boleh. Sebab apa? Dua-dua maksudah. Dua-dua maksudah tak boleh gabung. Dia tak sama. Kalau muakkad lain. Muakkad tu yang sangat dituntut, ghairu muakkad dituntut tapi tidaklah dia tuntutan dia tak kuat.
Itu ghairu muakkad. Tapi dia bukan maksudah, bukan sama kategori dengan ghairu maksudah dengan ghairu muakkad, sama ada lain. Walaupun dia ghairu muakkad tapi dia masih maksudah. Dia masih maksudah sebab tu tak boleh gabung. Tak boleh gabung 2 rakaat zuhur ghairu muakkad dengan 2 rakaat zuhur qabliyah zuhur muakkad. Gabung dua tak boleh. Sebab dua-dua maksudah. Tak boleh. Ada lagi soalan? Cukup? Daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Jadi itulah kesimpulan dia macam ni. Kalau orang tu dia jenis berhati-hati dan rajin, pegang pendapat Imam Nawawi. Itu lebih berhati-hati dan lebih rajin. Maknanya dia puasa 6 dulu, nanti baru dia puasa qada. Dia yang masalahnya puasa 6 dengan puasa qada, itulah yang paling masyhur. Sebab Isnin Khamis ni kan sepanjang tahun ada, jadi tak ada masalah. Dan hari putih tu pun sepanjang tahun, tiap-tiap bulan ada. Cuma puasa 6 ni sebulan je kan. Qada ni pula sepanjang tahun boleh buat, tetapi dia nak senang kan, dia nak mudah. Jadi dia gabung je puasa 6, lepas tu gabung dengan qada. Tu yang Imam Nawawi tak setuju. Kau nak puasa 6 lah, kenapa nak gabung dengan qada? Lepas tu nak pahala bolot 2 kan. Nak pahala dua-dua tapi nak buat satu je. Tapi itulah Ibn Hajar ada pandangan dia, Imam Ramli ada pandangan dia lah. Maknanya kalau yang lebih berhati-hati Imam Nawawi. Kalau yang selamat Imam Ramli. Kalau yang selamat Imam Ramli. Kita puasa niat qada, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala puasa 6, puasa Isnin, puasa hari putih. Saya suka pendapat Imam Ramli. Pendapat Imam Ramli ni dia tak menyalahi Imam Nawawi. Tapi dia menyalahi Ibn Hajar. Sebab apa Ibn Hajar kata kalau dia tak niat, macam mana nak dapat pahala? Kalau dia tak dapat, dia hanya niat qada, dia tak niat puasa 6, tak niat puasa Isnin, tak niat puasa hari putih, dia dapat pahala qada je lah. Siapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Cuma Ibn Hajar kata, Imam Ramli bagi dia sebab dia nampak bila Imam Nawawi kata gabung itu tak sah. Jadi takut tak sah, kalau betul tak sah kan rugi kan. Dia tak sampai berdosa, tak adalah. Kata kalau Allah kata gabung tu tak sah, kalau di akhirat nanti memang gabung ni tu tak sah misalnya, tapi dia taklah dianggap berdosa kerana tak qada. Dia tak dapat pahala je. Itu je. Lepas tu Imam Ramli kata tak apa, niat qada je, harap-harap dapat pahala puasa 6, puasa Isnin atau ni. Tapi Ibn Hajar dia ada point dia, maknanya kalau tak niat macam mana nak dapat? Itulah, hati-hati, selamat ataupun Ibn Hajar tu mudah lah kan. Pendapat dia mudah, maknanya gabung 6, 4 sekali gabung. Cuma kalau tak dapat, rugi tu je. Cukup Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Sama-sama.